Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah Maghrib yang bertajuk tentang wacana sains Islam, rahsia malam, tidur dan mimpi. Dan untuk kita meneruskan perbincangan ini, marilah kita mulakan dengan ayat Quran dalam surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min rahmati ja'alakum al-laila wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu. Wa min rahmati ja'alakum al-laila wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Surah An-Nazm. Di antara rahmat ilahi ialah Allah menjadikan siang dan malam. Allah menjadikan malam dan siang supaya kamu dapat hidup dalamnya dan mencari kelebihan daripada kerajaan Allah, dan mudah-mudahan kamu bersyukur di atas anugerah ilahi. Inilah bagai tema perbincangan kita hari ini, ialah tidur, dan Allah telah jadikan siang dan malam, malam dan siang untuk kita tidur dan kita mencari kelebihan Allah. Dan inilah supaya akhirnya kita bersyukur. Tidur ialah satu nikmat yang tidak dapat kita bayangkan kelebihannya. Tidurlah nikmat yang sangat agung, dan setiap hari dan ketika pusingan bumi dan kita sentiasa mengalami siang dan malam. Dan Allah juga mengatakan wa min ayatihi mana mulkul lail wa min ayatihi mana mukum bil lail wan nahar wa batawa min fadlih. Dan dari antara ayat Allah ialah kamu tidur pada waktu malam, dan waktu siang kamu mencari kelebihan Allah, dan kamu mengembara di muka bumi dan mencari kelebihan Allah. Dan inilah di antara nikmat Allah yang kita kadang-kadang tidak merasakan dia maksud nikmat yang besar, sedangkan dia adalah satu nikmat yang cukup agung. Dan inilah kita lihat fitrah. Tidur ialah fitrah yang Allah telah jadikan manusia daripada fitrah. Hidup, bangun, bekerja, beribadah, dan tidur. Kalau kita lihatkan secara average, sebahagian daripada kita, hampir 1/3 usia kita digunakan untuk tidur, ataupun persediaan untuk tidur. Ini merupakan satu daripada masa yang sangat besar dalam nikmat Allah daripada kita dalam setiap ketika dan masa. Kita menghabiskan 1/3 daripada usia kita untuk tidur. Dan oleh sebab dalam Islam, setiap apa yang kita lakukan ditentukan agama. Islam adalah agama lengkap, termasuklah ketika kita tidur ada kaedah yang telah ditentukan oleh bagi Rasulullah SAW. Tidur ialah sebahagian daripada ibadah. Dan oleh sebab itu, tidur merupakan satu nikmat yang sangat-sangat hebat. Sebab ketika kita tidur, kita lihat dari segi kajian saintis, mengatakan bahawa ketika tidur itulah maka otot kita akan rileks serileksnya, dan denyutan jantung kita akan turun seturunnya dan akan bergerak secara harmoni. Otak kita akan tidak berperanan secara optimum seperti biasa, tetapi dia berehat. Dan suhu badan kita, termasuk jugalah tekanan darah kita, berada tempat yang paling minimum, menunjukkan kita dalam keadaan yang sangat rehat. Tuan-tuan, bayangkan mereka yang tidak tidur. Apa yang kita sebutkan ini, sebahagian nikmat Allah ini tidak dapat dirasakan oleh mereka yang ada masalah dalam tidur. Tetapi tidur yang indah inilah sebahagian daripada nikmat Allah, dan sebahagian daripada kajian Dr. Barat mengatakan bahawa di Barat ada hubungan di antara tidur dengan happiness. Kebahagiaan dengan tidur ini sangat-sangat rapat berdasarkan kepada kehidupan di Barat. Apatah lagi kita hidup seorang Muslim, setiap perbuatan kita, hidup mati kita lah untuk Allah SWT. Dan termasuklah apabila kita tidur pun tidak sebahagian daripada ibadah yang kita harus ikut sunnatullah ataupun sunnah Rasulullah dalam kita melakukan urusan yang biasa. Tuan-tuan yang semati, kita lihat kajian yang dikajikan oleh beberapa orang doktor di Hong Kong. Mereka mengatakan bahawa di Bandaraya Hong Kong dapati satu masalah yang besar sekarang, iaitu mereka tidak dapat tidur waktu malam. Teknologi yang tinggi, cahaya yang berbagai-bagai, kebisingan suasana kota yang begitu hebat, menyebabkan penduduk Hong Kong menerima masalah yang tertekan jiwanya, sebab mereka mengalami insomnia, yang mereka tidak dapat tidur malam, dan ini menyebabkan kebahagiaan mereka terganggu. Dan dalam kes-kes yang ekstrim, sebahagian mereka membunuh diri apabila penyakit jiwa ini telah melampaui satu had yang dapat ditanggung oleh mereka. Inilah satu perkara yang cukup penting.
Daripada tidur yang sangat-sangat biasa, bagi mereka yang terganggu tidurnya, kita lihat kajian dilakukan oleh popular doktor ini, mereka mengatakan bahawa di kota besar, bukan saja di Hong Kong, di mana-mana saja, mereka sekarang ada masalah yang besar, iaitu masalah jiwa tertekan sebab tidur yang tidak mencukupi, kelingkungan yang tidak bersimulasi dengan ketenangan jiwa dan sebagainya, sehingga mereka menghadapi masalah jiwa yang sangat tenat. Dan kita lihat, tidak dapat tidur yang sebenarnya ini ada hubungan dengan depression. Ada hubungan dengan kesakit jiwa. Dan kalau kita lihat, tidur tadi sebagai nikmat Allah, kebahagiaan, dan tidak dapat tidur ini ialah kesan sebaliknya, iaitu depres. Depres iaitu penyakit tekanan jiwa yang mengganggu kehidupan seharian. Bermula daripada akal, otak, perasaan yang tidak stabil disebabkan oleh gangguan, sebab tidurlah fitrah yang Allah jadikan dalam ciptaan manusia, dan tidurlah sebahagian daripada fitrah Allah. Dan kita lihat tuan-tuan, falsafahnya, mereka mengatakan money can buy a house. Duit boleh beli sebuah rumah, but not a home. Money can buy a bed, but not sleep. Kita boleh beli katil yang indah, tetapi tidak dapat kita membeli tidur yang nyenyak. Begitu juga, money can buy a clock, but not time. Wang boleh membeli jam yang sangat mahal, tetapi tidak dapat membeli masa pada kita. Itulah nikmat Allah. Masa kelapangan, tidur yang nyenyak, ibadah yang sempurna. Kemakanan, rezeki Allah yang bercukupi, merupakan di antara parameter kebahagiaan kehidupan seseorang manusia. Lebih lagi mereka yang bertakwa, yang menyerahkan segala kehidupan mereka untuk ibadah kepada Allah SWT, dan itulah kebahagiaan yang hakiki. Hari ini kita bincang tentang tidur. Dan kenapakah manusia mengantuk waktu malam? Soalan ini bukan saja persoalan saintifik, tetapi dia adalah persoalan psikologi. Soalan mengantuk, mimpi dalam tidur, inilah satu perkara satu masa dulu diletakkan di luar daripada domain saintifik. Sebab saintifik daripada segi aliran positivism di barat, mereka hanya mengatakan sains hanyalah merujuk kepada data yang dapat dicerap. Sedangkan perasaan kita, psikologi, mengantuk dan mimpi ini tidak dapat quantify, tidak dapat diambil datanya. Maka mereka meninggalkan ini dalam domain sains. Tetapi dalam banyak hal hari ini, kita lihat kesan daripada jiwa yang tidak tenteram, dia menyebabkan sakit fizikal. Sakit fizikal kadang-kadang menjadi simptom daripada jiwa. Oleh sebab itu mereka membuka ruang ini. Sekarang mereka mentarifkan satu bidang yang berada di pinggir di antara fizikal dengan spiritual. Mereka sebut sebagai psychoanalysis. Dan mereka juga menyebut ini sebagai satu domain yang mereka terokai. Sebab kebanyakan hubungan antara fizikal berpunca pada spiritual. Apa yang dialami oleh fizikal kadang-kadang simptom. Tetapi simptom ini bukan sakit, penyakit. Penyakit ialah jiwa. Dan simptom ini wujud dalam fizikal. Oleh sebab itu, untuk kenal penyakit yang sebenarnya, kita harus masuk ke dalam jiwa. Dan ini membuka satu ruang. Dan satu contoh dalam kajian mereka adalah, kenapakah kita mengantuk? Barangkali persoalan ini boleh diterangkan dengan saintifik. Dan para pengkaji melihat bahawa ada hubungan dengan satu enzim yang dikeluarkan oleh badan manusia. Chemical yang dikeluarkan oleh badan manusia, melatonin namanya. Dan mereka dapati bahawa sekiranya melatonin ini dikeluarkan dengan banyak, kita rasa mengantuk. Sekiranya melatonin ini tidak dikeluarkan, kita rasa tidak mengantuk. Dan kenapakah melatonin ini bersifat demikian? Dari segi konteks saintifik, mereka tidak menghubungkan dengan keimanan, dengan ketuhanan. Kita umat Islam, dan inilah yang Allah sebut sebagai rahmatnya, ialah Allah berikan malam untuk kita tidur. Dan malam, siang untuk kita bekerja, mencari kelebihan Allah. Dan Allah telah mentakdirkan. Dan saintifik mengatakan melatonin satu-satunya. Kenapakah melatonin dikeluarkan pada waktu malam? Mereka tidak menjawab. Mereka hanya dapat menjawab bagaimanakah dia berlaku, tetapi mereka tidak menjawab kenapakah dia berlaku. Kenapakah dia berlaku? Hanya dijawab oleh wahyu. Hanya wahyu ilahi yang menjawab kenapakah itu berlaku. Sebab itulah takdir ilahi. Inilah yang dimensi ini tidak ada dalam mereka. Dalam konteks ini, saintis mengkaji bagaimanakah melatonin ini dikeluarkan. Mereka dapati bahawa ada satu kelenjar yang bernama pineal gland ataupun kelenjar pineal ini yang berada di bahagian belakang. Dan dia mengeluarkan hormon yang kemudiannya merembeskan melatonin dalam proses yang sangat panjang. Bagaimanakah daripada pineal gland ini menghasilkan melatonin? Dia satu
tindak balas kimia yang sangat rencang. Dan inilah takdir Allah. Dan mereka hanya dapat melihat dari segi fizikalnya, dari segi mekanikalnya. Tetapi bagaimanakah sebab, kenapakah dia berlaku demikian? Hanya Allah lah yang mengetahui. Dan Allah lah yang mentakdirkan demikian. Dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan bahawa mengantuk ini ada hubungan dengan belakang kepala kita. Yang disebut dalam hadis itu, qafiyah, al-qafiyah. Dan dalam konteks ini kita lihat saintis menemui tempat yang mengeluarkan enzim ataupun chemical pineal gland tadi ataupun melatonin tadi berada di bahagian belakang, iaitu di kawasan dalam otak kita yang disebut sebagai kelenjar pineal. Dan dalam konteks Rasulullah, dalam konteks hadis, Rasulullah mengatakan mengantuk kita yang disebabkan oleh syaitan ketika kita bangun waktu pagi, kita suka untuk bangun sebab syaitan telah ikat di belakangnya 3 ikatan. Dan kalau kita bandingkan dalam 2 dimensi ini, kita lihat ada menuju pada satu hakikat yang sama. Tuan-tuan, kenapakah kita mengantuk waktu malam? Persoalan ini dikaji begitu lama. Mereka dapati bahawa ketika malam cahaya telah menjadi gelap. Cahaya telah berkurangan dan ini merangsang otak kita untuk mengeluarkan melatonin. Dan ini Allah takdirkan demikian. Sampai waktu malam kita rasa mengantuk dan dari segi saintifiknya, badan kita mengeluarkan satu hormon yang disebut sebagai melatonin yang sebutkan tadi, yang dirangsang oleh mata. Apabila cahaya itu sudah tidak ada ataupun sudah kurang, maka mata merangsang bahawa perkara itu telah berada waktu malam. Dan dengan sendirinya, dengan proses yang kita sebutkan tadi, maka melatonin dihasilkan dan kita merasa mengantuk. Subhanallah. Saintis mengatakan daripada pineal gland tadi ataupun daripada kelenjar pineal tadi, untuk mengeluarkan melatonin, dia merupakan 5-6 proses. Dan proses ini subhanallah terjadi dengan begitu indah, terkawal, sistematik dan tidak ada yang menyusun, yang teratur, kecuali yang ada penyusun yang agung, Allah yang menyusunkan demikian. Dan saintis hanya dapat menjawab sebahagian kecil persoalan ini. Dan saintis dapat menjawab bagaimanakah proses ini berlaku, tetapi tidak dapat menjawab kenapakah dia berlaku. Tuan-tuan, kenapakah dia berlaku? Hanya dapat dijawab oleh wahyu ilahi. Dzalika taqdirul azizul alim. Itulah takdir Allah yang Maha Perkasa. Dan inilah yang berlaku. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan seharian kita, bilakah melatonin dirembeskan ataupun dikeluarkan dari badan kita? Dan mengikut saintis mengatakan bahawa hormon melatonin ini dikeluarkan sekitar pukul 8 malam. Sekarang mula dirembeskan sedikit demi sedikit ke dalam darah kita. Dan apabila sampai pukul 12 malam, 11 malam, maka dia semakin bertambah dan kemuncaknya pada pukul 1 pagi. Dan kita sangat mengantuk. Dan kita akan tertidur. Dalam konteks ini takdir ilahi. Allah mengatakan rahmat ilahi, kita tidur waktu malam. Dan kata saintis, maka banyaknya hormon melatonin ini menyebabkan kita mengantuk. Dan akhirnya kita tersedar esok pada pukul 7 pagi atau pukul 5 pagi untuk solat subuh. Tetapi pada waktu 7 pagi, didapati dalam darah kita sudah tidak ada sedikit pun melatonin. Dan kita bangun dalam keadaan yang segar, tuan-tuan. Inilah rahmat ilahi. Apabila kita sudah cukup tidur dengan sempurna, pagi kita bangun dengan penuh kesyukuran, bersolat subuh, berzikir dan sebagainya, maka perasaan kita menimbulkan hati yang insyirah, perasaan yang sangat lapang, dan berbeza dengan mereka yang lambat bangun, perasaannya sangat mengantuk, malas, dan perasaan yang tertekan. Itulah tuan-tuan. Kita lihat Allah dalam Islam ialah agama yang lengkap. Mengatur seluruh kehidupan kita termasuk perkara yang sangat ringkas seperti tidur. Dan dalam konteks kita, Rasulullah mengajar kita, apabila kita ingin tidur waktu malam, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, mengatakan, Iza wa ila farashi innama ala syaqqati aiman. Apabila Rasulullah nak tidur, Rasulullah tidur sebelah kanan. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajhatu wajhi ilaika. Dan Rasulullah berdoa, ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Dan aku hadapkan wajahku padamu. Dan untuk tidur sekalipun, Islam mengatur peraturan. Tidur dalam bentuk sunnatillah, kita tidur sebagai ibadah yang umum, dan kita habiskan 1/3 masa hidup kita untuk tidur, dan sekiranya kita tidak lakukan dengan sunnah Rasulullah, maka dia akan hilang percuma. Alangkah indah bagi seorang yang bertakwa. Tidur pun ada cara, dan Islam menentukan cara yang sangat lengkap, termasuk cara makan, cara tidur, cara berjalan, cara bercakap, secara bermuamalah dengan masyarakat, selain pada ibadah yang khusus,
ibadah solat, puasa dan sebagainya, Islam menentukan setiap yang kita lakukan. Dan setiap yang dilakukan berdasar kepada syiar Allah akan diberikan pahala, dan yang menentangnya akan diberikan dosa dan sebagainya. Tuan-tuan, kalaulah tidur pun ada caranya, dan ketika kita bangun pagi esok, subhanallah, alhamdulillahirrabbilalamin, Allah memberikan kita usia lanjutkan satu hari lagi, sehingga kita dapat menyaksikan matahari terbit pada pagi esok. Alhamdulillah. Apabila kita tidur malam ini, kita belum pasti apakah kita dapat menyaksikan esok hari, sebab segala jiwa terletak di tangan Allah SWT. Dan kita hidup di atas rahmat ilahi, maka itulah seorang Islam, mereka hidup penuh wajah tu wajah lillahi, dan kita menghadapkan wajah kita seluruhnya, inna salati wa nusuki wa mahya ya mati lillahi rabbil alamin, dan seluruh hidupku, seluruh ibadahku hanya untuk Allah. Dan itulah membezakan seorang Islam dengan saintis barat yang menafikan aspek fizikal ataupun spiritual dan proses keimanan ini dalam kajian mereka, tuan-tuan. Pada tahun 2017 lepas, ada 3 orang doktor yang bernama Jerry Hall, Michael Robas dan juga Michael Young dianugerahkan Nobel Prize, Nobel laureate dalam kajian saintifik. Kali ini yang dipilih ialah dalam bidang yang sangat ganjil, iaitu bidang psikoanalisis. Psikoanalisis tidak dianggap sebagai bidang saintifik sebelum ini, tetapi mulai pada tahun 2000 ataupun lebih awal, mereka telah masukkan domain fisiologi ataupun dalam bidang psikoanalisis ini ataupun dalam bidang soul body ini ke dalam domain sains. Sebagaimana disebutkan tadi, dan mereka menemui satu kaedah yang mereka sebut sebagai circadian rhythm. Bagaimanakah badan kita bertindak dalam konteks harian, termasuk kita letih, tidur, dan kita bangkit, mimpi dan sebagainya, dikaji oleh 3 orang doktor ini. Dan mereka mengatakan bahawa setiap badan manusia ada biological clock, ada jam biologi dalam badan manusia yang mereka sebut sebagai circadian rhythm. Mereka tidak beriman, tetapi mereka menceritakan bagaimanakah badan manusia respon kepada suhu, cuaca, cahaya dan sebagainya. Dan mengikut pasangan ini ataupun doktor yang dapat hadiah ini, mereka mengatakan daripada pagi sampai ke malam, sampai ke pagi kembali, badan kita ini berpusing berdasarkan pada pusingan bumi, kedudukan matahari, dan badan bertindak berdasarkan kepada cuaca, kepada cahaya, kepada keletakan bumi dalam pusingannya, termasuklah juga waktu musim, 4 musim dan sebagainya. Dan mereka sebut inilah jam biologi yang ada dalam setiap badan manusia. Waktu pagi kita segar, waktu malam kita mengantuk, waktu tengah hari kita mengantuk kembali, dan waktu letih pada petang kita letih. Inilah sebahagian daripada pusingan yang mereka sebut sebagai jam biologi. Apakah yang mereka temui? Mereka temui ialah embedded dalam badan manusia telah ada proses biological ini yang berdasarkan pada environment, pada alam sekitar. Dan mengikut mereka juga, dalam pusingan satu hari, seorang lelaki akan masa mengantuk pada waktu pukul 8 malam. Dan melatonin akan dikeluarkan dalam badan seorang lelaki ketika pukul 8 malam. Dan kemuncaknya berlaku pada pukul 12 malam. Dan seorang lelaki akan tidur dengan nyenyak pada pukul 2 pagi. Kemudian menjelang subuh, sekitar pukul 5 pagi, badan kita akan turun suhu serendah-rendahnya, minimum suhu badan kita ketika menjelang subuh. Dan subhanallah tuan-tuan, suhu ketika kita menjelang pukul 5 pagi sama dengan suhu badan mayat yang telah meninggal dunia. Ketika itu badan kita sangat sejuk seperti mayat. Apakah yang berlaku di dalam badan manusia sehinggalah suhu manusia menjadi begitu sejuk seolah-olah mayat? Apakah tidur ini sebahagian daripada kematian? Dan inilah kita cuba lihat dalam konteks Islam dan dalam konteks saintifik. Kemudian ketika pukul 6 pagi, maka melatonin telah tidak lagi dikeluarkan, sehingga pukul 7 pagi badan kita telah berasa segar sebab dalam badan kita sudah tidak ada melatonin. Melatonin menyebabkan kita masa mengantuk. Dan subhanallah tuan-tuan, pada 10 pagi, hormon lelaki, masculine hormon, termasuklah testosteron, menjadi paling aktif. Bukan saya kata, tetapi doktor yang 3 tadi mengatakan. Dan begitu juga, dalam sekitar pukul 10, pukul 11, kegiatan pemikiran manusia menjadi optimum. Barangkali inilah sebab kita belajar waktu pagi. Barangkali waktu petang, penangkatan kita dalam konteks pembelajaran akan hilang sebahagian,
sebab pembelajaran yang paling sesuai ialah barangkali lepas subuh sampai kepada sebelum matahari, sebelum menjelang tengah hari. Dan seterusnya waktu petang, maka mereka mengatakan sedikit rehat ketika tengah hari, memberikan kembali pemulihan tenaga kita. Sehinggalah masa yang paling optimum di dalam kegiatan badan kita ialah ketika sekitar pukul 4 pagi petang, dan termasuklah kegiatan jantung dan sebagainya ditanda dengan tepat oleh doktor tadi. Dan perkara ini berlaku setiap hari. Begitu juga dengan tekanan darah kita. Mengikut 3 orang doktor tadi, yang paling tinggi ialah ketika pukul 7 malam. Dan badan kita paling panas, paling tinggi suhunya ketika kita sebelum tidur sekitar pukul 8 malam, dan paling sejuk pukul 5 pagi. Dan itulah yang disebut, dan ini berlaku secara proses yang berterusan. Dan itulah sebab mereka menemui dan data-data mereka yang meyakinkan, dan mereka dianugerahkan sebagai Nobel Laureate, dan sekarang mereka telah memecah tradisi Nobel Laureate diberikan ke dalam bidang psikoanalisis. Begitu juga wanita. Mereka juga melihat bahawa wanita tidak jauh perbezaan dengan lelaki. Beberapa sedikit perbezaan antara lelaki dan wanita, sama juga ketika waktu malam, maka dikeluarkan melatonin pada sekitar pukul 8 malam. Ataupun lewat sedikit, dan tidur yang paling nyenyak bagi wanita ialah sekitar pukul 1-2 pagi. Dan badan paling sejuk wanita sama seperti lelaki. Ketika menjelang subuh, suhu badan lelaki wanita paling rendah dalam sehari, dan seolah-olah sama dengan suhu semayang yang terbujur kaku. Apakah sebabnya? Dan inilah yang dikaji oleh mereka, dan mereka menceritakan dengan sangat detail. Cuma kita sebut secara kasar apakah kesimpulan daripada apa yang mereka temui. Tuan-tuan yang semati, mengikut kajian mereka, sekiranya circadian rhythm ini terganggu, maka seluruh struktur kita, seluruh keharmonian kehidupan kita akan terganggu. Dan termasuklah mereka sebut mutation, dan rupa lebih cepat tua, kemudian chronic jet lag. Jet lag apabila kita merasakan kita duduk pada waktu yang berbeza, sedangkan kita sepatutnya tidur dan kita berjaga, itu adalah sebagai sebahagian daripada jet lag. Kemudian akan berlaku depression. Ini ialah sangat menakutkan. Mereka yang menyanggahi ataupun tidak berdasar kepada circadian rhythm ini, tidak berdasar kepada fitrah kerjanya. Ketika orang tidur, dia berjaga. Ketika orang berjaga, dia tidur. Ini menyebabkan ada susunan yang bercanggah dengan fitrah manusia, sehingga dia menyebabkan depression. Kata doktor ini menyebabkan sakit perasaan, jiwa tertekan, dan eczema juga yang berlaku ketika tertua ada hubungan dengan tidur yang tidak teratur. Dan diabetes, penyakit kecil manis, ada hubungan dengan tidur yang tidak terancang. Tidur yang tidak mengikut fitrah menyebabkan kemudahan mudah untuk mendapatkan kecil manis, dan sindrom, metabolic syndrome, termasuklah hypertension, dan juga penyakit jantung. Akibat sangat besar, asalnya tidur yang sangat ringkas, tetapi akibat mengikut doktor tadi, apabila circadian rhythm ini berlaku gangguan, maka dia menyebabkan antaranya lah penyakit jantung, depression, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan penyakit yang menimpa setiap orang. Dan tuan-tuan, apabila tidur yang tidak sempurna, dia menyebabkan anxiety, kebimbangan, ketakutan, dan depression, dan akhirnya dia menghasilkan chronic stress. Sekiranya perkara ini berlaku secara berulang-ulang, dan kita menyalahi fitrah, dia menyebabkan stroke dan heart failure, dan Malaysia kematian yang paling tinggi ialah berpunca daripada penyakit jantung. Dan ini apakah ada hubungan? Bukan sahaja tidur, ada makanan, kesihatan, exercise dan sebagainya. Ada banyak faktor, tetapi faktor tidur yang tidak mengikuti rhythm ini mempunyai sebab yang cukup besar dalam konteks kebahagiaan, termasuklah kesihatan dan kesempurnaan kehidupan kita. Tuan-tuan, mereka juga mengkaji bukan saja manusia yang punya rhythm ataupun biological clock, bukan jam biologi ini, bukan hanya dalam badan manusia, di dalam pohon, umpamanya pohon bunga kita. Ketika pukul 10 dia berkembang. Bunga ini namanya bunga pukul 10. Kenapa pukul 10? Sebab tepat pukul 10 dia akan kembang. Kalau kita tidak ada jam, kita boleh rujuk bunga ini. Dan dia berlaku setiap hari tepat.
dan ketika petang dia mula kuncup kembali. Dan sekiranya kita bawa masuk bunga ini ke dalam bilik kita dan jangan berikan matahari padanya. Dan kita dapati pada tepat pukul 10 dia akan mengembang sama seperti dia melihat matahari. Dan mengikut doktor tadi, mereka mengatakan bahawa dalam tumbuhan juga ada biological clock. Dan kita juga boleh hati tuan-tuan, pokok berbunga pada masa yang tetap. Pokok durian berbunga pada musim yang tetap. Dalam musim bulan Mac dia mula bunga dan musim bulan Mei dia mula masak. Dan ini mengikut doktor tadi ada biological clock. Dan dalam kita umat Islam dialah takdir ilahi. Allah yang menentukan demikian. Pada musim tertentu dia akan berbunga, pada musim tertentu dia akan mengeluarkan buah yang masak. Dan di Indonesia juga berlaku sama seperti Malaysia. Dan pokok durian ini tidak pernah berjanji di antara pokok di Indonesia dengan Thailand, tetapi mereka sama-sama mengeluarkan bunga pada masa yang tepat. Dan inilah keagungan ilahi. Untuk kita berfikir dalam konteks mereka, mereka sebut pokok pun ada biological clock, ada juga jam biologi dalam setiap hidupan. Dan kita bandingkan dengan zal dikatakan lain. Allah lah yang menumbuhkan pokok, Allah lah mengeluarkan bunga, Allah yang mengeluarkan buah. Dan rezeki pada kita, itulah dimensi kita. Kalau kita bandingkan dengan dimensi mereka yang tidak percaya kepada keimanan dan sebagainya. Dan subhanallah, dalam satu hadis Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, "Iza nintum fatabu surujakum." Sekiranya kamu tidur, padamkan lampu kamu. Kita boleh faham sekarang, apabila kita tidak padam lampu, kemungkinan akan berlaku kebakaran. Dan saintis juga mengatakan kalau kita pasang lilin dalam bilik yang tertutup, barangkali oksigen akan digunakan oleh api tersebut dan kita akan kurangi oksigen. Dan satu lagi yang ditemui oleh doktor tadi, ialah melatonin tidak dikeluarkan sempurna sekiranya ada cahaya dalam bilik kita. Dan inilah yang mereka kaji, walaupun ada lampu yang elektrik. Barangkali kita merasakan bahawa hadis ini bergantung kepada api yang menyala, tidak pada electricity yang kita ada sekarang. Ataupun lampu elektrik yang kita ada sekarang tidak termasuk. Sebenarnya mengikut kajian doktor tadi yang menemui Nobel Prize tadi, mereka mengatakan walaupun lampu itu lampu electricity, tetapi dia mengganggu pengeluaran melatonin. Melatonin akan terganggu sebanyak mana cahaya yang terdapat dalam bilik tersebut. Yang terbaik ialah bilik yang tidak ada sebarang cahaya. Tetapi apabila ada sedikit cahaya, termasuklah lampu tidur, lampu malam, maka melatonin tidak sempurna dirembeskan dan tidur juga tidak akan sepenuhnya sekiranya ada sebahagian daripada lampu, dan ini mengganggu tidur yang sempurna. Subhanallah. Hadis yang ringkas. Dan kalau kita selam begitu jauh perginya, bukan saja kebakaran tetapi oksigen dan juga melatonin yang kita tahu sekarang, yang kita tidak tahu masih banyak lagi barangkali. Dan kita sami'na wa ata'na. Tuan-tuan. Dan kita lihat betapa cantik waktu-waktu solat kita sangat bertepatan dengan rhythm tadi. Dengan jam biologi tadi sangat tepat dengan jam yang Allah tentukan untuk kita solat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an fajr inna qur'an fajr kana masyhuda. Surah An-Nasr. Dan dilah solat ketika matahari tergelincir hinggalah waktu malam yang gelap. Dan Quran yang dibaca waktu subuh. Itu disaksikan oleh para malaikat. Para pentafsir mengatakan dalam ayat ini menggambarkan waktu-waktu solat. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, isya dan sebagainya. Dan waktu-waktu yang Allah tentakkan ini, Allah yang menurunkan syariat. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mencipta manusia secara fitrah. Dan tentulah ibadat kita sangat sesuai dengan fitrah kita. Dan inilah yang dikaji oleh mereka bahawa waktu kita solat ini ialah tempat optimum kegiatan badan kita. Dan dalam ayat lain Allah mengatakan inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Dan solat itu, sesungguhnya solat telah ditentukan pada waktu yang telah ditetapkan Allah SWT. Dan dia ada hubungan dengan hikmah yang tersebaliknya. Tetapi kita sami'na wa ata'na, apabila Allah tentukan waktu zuhur, waktu yang demikian, maka kita patuh. Tetapi bagi mereka yang melihat hikmah, mereka melihat bahawa setiap waktu yang kita mula solat itu mempunyai berhubungan dalam bentuk jam biologi yang Allah takdirkan dalam manusia. Barangkali waktu subuh, sebagaimana kita sebutkan tadi, ketika melatonin telah tidak dikeluarkan lagi. Kita bangun waktu subuh dan kita merasakan sangat-sangat insyaallah, sangat-sangat lapang dada. Dan apabila solat subuh dilaksanakan,
Apabila zikir lakukan, dibaca Al-Quran, maka kita merasakan isyarah dan kita merasa sakinah yang menjelma dalam jiwa kita yang tidak dapat dirasakan oleh mereka yang tidak beriman. Waktu zuhur ialah waktu perubahan antara matahari daripada tegak condong ke barat. Dan dia juga ada proses yang tertentu dalam proses biologi manusia. Asar, maghrib, isya mempunyai signifikan tertentu dalam kes yang kita katakan tadi. Dan inilah keindahan dan Allah telah tentukan solat dan sebagainya. Dan dialah Islam adalah agama fitrah yang kalau kita lihat dari segi saintifik juga dia sangat sesuai dengan fitrah manusia, tiada manusia. Dan subhanallah. Dan hadaplah mukamu kepada agama yang hanif. Fitrah allati fatanna salaha, dan fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Dan fitrah kita adalah fitrah yang sangat murni. Allah yang mencipta, Allah yang menurunkan syariah, tentulah kedua-duanya datang daripada sumber yang sangat-sangat berkuasa dan dia adalah sangat sesuai dengan manusia. Tuan-tuan, Islam ialah agama fitrah. Oleh sebab itu kita lihat setiap yang kita lakukan berdasarkan kepada fitrah manusia. Dan Allah menentukan syariah. Islam is your birthright. Islam adalah hak untuk siapa saja yang mengenal kebenaran. Islam adalah agama fitrah, dan ini kita lihat dalam konteks satu lagi. Dalam hadis yang dibawakan oleh Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah menyebut tidurlah waktu siang. Dan tidurlah sekejap waktu siang menjelang tengah hari sebab syaitan tidak tidur waktu itu. Tidurlah sekejap sebelum menjelang tengah hari sebab syaitan tidak tidur itu. Itu dipanggil qailulah. Dalam istilah kita, qailulah ini adalah satu nap yang singkat, barangkali 10 minit, 20 minit, yang dilakukan sebelum matahari tegak. Dan tidur ini memberikan kekuatan pada kita. Itulah sunnah Rasulullah. Dan kita lihat perkara ini dikaji oleh mereka yang datang kemudian. Umpamanya University Berkeley, California. Mereka mengkaji bahawa perlunya seorang pegawai di pejabat untuk ambil tidur yang ringkas waktu menjelang tengah hari, sebab ini mengubah kekuatan produk diri kita selepas kita tidur sedikit, memberikan kekuatan yang lebih daripada biasa. Dan ini dikaji juga oleh, dan kita lihat di China juga, syarikat-syarikat mereka memberikan kelonggaran untuk berehat sekejap, setengah jam ketika tengah hari, ialah untuk ambil nap yang sekejap supaya kita bangun kembali dalam keadaan yang segar, dan itulah sunnah. Ini ialah sunnah Rasulullah yang barangkali kita tidak amalkan sebaik mungkin hari ini dengan kesibukan kita, dengan kerjaan kita, dan kebanyakan orang ketika waktu inilah mereka keluar untuk lunch dan sebagainya, ketika mereka bekerja di pejabat dan sebagainya. Dan sunnah ini barangkali tidak menjadi perkara yang penting dalam kehidupan kita di negara kita. Tetapi tuan-tuan, kalau kita lihat di negara lain, kalau tuan-tuan pergi melawat ke Spanyol, saya melawat Spanyol pada tahun 2005 lepas, kita ada satu seminar di satu tempat di Madrid. Kita keluar untuk ke supermarket untuk beli barang waktu tengah hari. Kita keluar daripada dewan seminar untuk pergi beli barang ke supermarket. Supermarket tutup daripada pukul 1 sampai pukul 3. Saya tanya, kenapakah supermarket tutup? Dia kata di Spanyol kita tidur waktu tengah hari. Ini adalah amalan Islam ketika Spanyol bernama Andalusia. Ketika Islam menguasai Spanyol dengan nama kerajaan Islam Andalusia, amalan tidur tengah hari sunnah Rasulullah ini diamalkan daripada pegawai sampailah pada masyarakat awam. Dan setelah Islam telah kalah dan Kristian memerintah Spanyol sampai hari ini, amalan Islam ini masih kekal dan mereka masih tidur waktu tengah hari. Di beberapa negara Eropah yang ada pengaruh Islam, amalan ini masih dilakukan sebab dia adalah memberikan kekuatan selepas tidur sekejap tengah hari. Tetapi di Spanyol mereka tidur 3 jam. Mereka daripada pukul 1, pukul 3, pejabat tutup. Dan mereka mula pukul 3 petang untuk mulakan pekerjaan. Dan kita di Malaysia, kita mula pukul 2. Dan marilah kita lihat apakah yang berlaku di sana. Dan tuan-tuan, hari ini kita lihat amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, diakui oleh Barat. Dan kita lihat beberapa negara Barat juga merasakan bahawa tidur 5 perkara yang mereka sebut dalam CNN, mereka bincang dalam CNN umpamanya, tidur waktu tengah hari sekejap ini memberikan kekuatan
dan productivity yang lebih sekiranya berbanding dengan mereka yang tidak tidur. Tidur dalam bentuk yang singkat, 10 minit, 20 minit cukup. Dan selepas kita bangkit, kita solat zuhur dan perasaan kita akan tenteram, insyirah, dan kita mulakan kerja pukul 2 lebih dan kita memberikan input yang lebih bermakna daripada sekiranya kita tidak berehat. Dan itulah yang ditemui oleh barat sekarang. Amalan tidur tengah hari, tuan-tuan, dilakukan oleh masyarakat sebelum Islam. Dalam surah Al-Qasas umpamanya, diceritakan bahawa Nabi Musa AS, ketika satu hari dia keluar di tengah-tengah kota, ketika penduduk kota itu sedang tidur sekejap. Dan dia dapati bahawa dua lelaki sedang berbunuhan, sedang bergaduh. Dan dia menolong salah seorangnya. Kisah dalam surah Al-Qasas ini panjang, tetapi saya nak sebut ialah ketika Nabi Musa keluar, ketika dalam ayat Al-Qasas disebutkan wadakhalal madinah. Wadakhalal madinah ala hina ratim min ahliha. Dia masuk dalam kota tersebut ketika penduduknya rehat. Tidak ada di situ. Mereka sedang tidur, kata ahli tafsir. Mereka sedang mengambil kailulah. Dan Nabi Musa bertemu dengan dua orang yang sedang berbunuhan dan dia menolong salah seorangnya. Yang saya nak sebutkan di sini ialah amalan ini diamalkan oleh sejak zaman Firaun, bahkan lebih awal. Kita ingat bahawa Mesir ialah bumi para anbiya. Nabi Idris AS diutuskan di situ. Barangkali inilah sunnah daripada Nabi tersebelum, daripada zaman Firaun lagi. Maka amalan ini diamalkan sehingga ketika Nabi Musa AS diamalkan oleh penduduk kaum Firaun di Mesir. Menunjukkan bahawa amalan ini adalah amalan fitrah yang diamalkan oleh manusia sejak pada zaman ke zaman. Dan tuan-tuan, perhatikan. Kita perhatikan dalam rumah kita, kucing pun akan tidur waktu tengah hari. Ketika menjelang tengah hari, mereka tidur di tepi, di lantai di rumah kita. Di atas cushion. Dan kita lihat di kutub utara, kita lihat beruang polar bear ini pun tidur dalam salji ketika menjelang tengah hari. Bahkan baru-baru ini kita lihat berita satelit China cuba trace gajah-gajah yang keluar daripada China menuju ke India, dan mereka ingin melihat ke manakah gajah ini berpindah. Mereka trace dengan satelit dan mereka dapati bahawa gajah sedang keluar daripada China menuju ke sebelah barat, dan mereka mengambil gambar gajah ketika tengah hari. Gajah berhenti berjalan dan dia tidur anak-anak di situ. Dan gambar ini menjadi viral dan gajah juga tidur, tuan-tuan. Dan alangkah indah. Tidur sedikit waktu tengah hari ialah sunnatullah. Yang sunnah Rasulullah, yang sebahagian daripada amalan yang pernah berlaku dalam masyarakat Islam, tetapi kadang-kadang amalan yang kecil ini kita abaikan. Dan Islam mengatur seluruh kehidupan kita. Kalaulah di dalam tidur pun, dalam konteks tidur pun Islam menentukan peraturan, apatah lagi dalam konteks yang lain, dalam konteks pendapatan negara, dalam konteks ekonomi negara, dalam konteks pendidikan negara, tentu Islam akan menentukan kaedah-kaedah yang tertentu. Kalaulah dalam kes yang kecil seperti tidur pun Islam menentukan kaedah yang tertentu. Tuan-tuan, inilah ayat-ayat Quran yang banyak dari surah Rumahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayati ma namakum lillahi wa nar. Wa min ayati ma namakum lillahi wa nar. Wa batawakkum min fadlih inna fi dzalika liqaumin yasma'un. Dan daripada tanda-tanda ayat Allah ialah kamu tidur waktu malam dan waktu siang kamu mencari rezeki Allah, mencari kebaikan Allah. Dan inilah di antara tanda ayat bagi mereka yang mendengar, berfikir dan mengambil iktibar. Tuan-tuan, nikmat yang sangat agung. Tidur ialah nikmat yang sangat agung. Dan kita lihat ketika negara yang ada 4 musim, apakah yang berlaku ketika musim salji? Ketika tidak ada sebarang makanan dan Allah takdirkan binatang-binatang akan masuk dalam sarang mereka. Apa yang mereka lakukan ialah mereka tidur. Dan mereka tidur dalam sarang mereka, di luarnya dipenuhi oleh salji. Dan mereka tidak makan, dan mereka berehat di situ, dan kadang-kadang mereka tidak bernafas pun. Mereka tidak bernafas selama 3 bulan. Kita sangka dia mati. Tak, dia tidak mati. Allah letakkan dia di situ untuk dihidup kembali ataupun diaktifkan kembali ketika musim bunga nanti. Kadang-kadang dia tidur 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan. Kebanyakannya tupai. Tuan-tuan yang pernah belajar ataupun pernah ke negara yang ada 4 musim, kita lihat waktu musim salji tidak ada sebarang binatang. Tidak ada burung, tidak ada tupai, tidak ada sebarang binatang yang kita lihat di sekitar kita. Tetapi sebaik saja musim salji telah berakhir, musim bunga datang, kita lihat banyak binatang yang keluar dan mereka
datang daripada sarang yang mereka tidur selama 2 bulan. Tidur ini sebahagian sunnatullah. Demikian juga kita lihat tupai. Gambar ini diambil dan didapati mereka tidak menafas. Kita sangka mereka mati. Tidak. Mereka tidur. Tidur yang sangat-sangat dalam. Dan disebut subat asyatawi. Dan orang Arab sebut ini tidur musim sejuk. Dia tidur begitu lama, berminggu-minggu, sehinggalah kegiatan makanan, metabolisme tidak berlaku sama sekali. Dan setiba musim panas, musim bunga, maka dia keluar daripada sarang masing-masing dan membiak dan sebagainya. Dan subhanallah. Dan kita lihat tuan-tuan, Allah menceritakan dalam surah Al-Kahfi, sekumpulan pemuda yang bersembunyi dalam gua, Allah tidurkan dia selama 300 tahun. Dan apabila dia bangun, dia merasakan dia hanya tidur hanyalah separuh hari. Masa ialah relatif. 100 tahun yang mereka tidur, Allah tidurkan mereka dalam gua. Dan bila mereka bangkit, mereka merasakan masa berlalu begitu cepat. Dan mereka merasakan hanya 1 hari ataupun setengah hari. Sedangkan mereka tidur 300 tahun. Di luarnya berlaku segala perubahan, kemajuan dan sebagainya. Tetapi mereka merasakan bahawa mereka tidur hanyalah 1 ataupun 1 hari ataupun setengah hari. Masa relatif. Dan kita boleh intibar tuan-tuan, orang yang mati ribuan tahun, Allah sebut apabila dibangkitkan nanti. Dan bila bertanya mereka, berapa lamakah kamu tidur? Kamu hidup di atas muka bumi? Dan dia menjawab, barangkali satu jam daripada 1 hari. Itulah masa yang sangat relatif. Dan inilah tidur juga satu nikmat yang tidak ada tandingnya. Saya ingin berkongsi tuan-tuan satu lagi penemuan saintifik yang dilakukan oleh profesor ini. Profesor ini di Universiti London, dia menjadi ketua jabatan di Jabatan Elektronik, Kejuruan Elektronik di Universiti London, dan namanya adalah Profesor Atal Allison. Dan bidang kajiannya adalah menghubungkan bidang elektronik dengan kemanusiaan, dan dia terlibat dalam bidang psikoanalisis. Dan dia ditugaskan untuk mengkaji peristiwa hampir mati. Apabila seorang itu hampir mati, apakah yang berlaku pada gelombang otaknya yang disukat dengan alat yang disebut dengan EEG. Dan dia adalah expert di dalam kajian tentang gelombang yang dikeluarkan oleh otak manusia ketika manusia hampir mati. Dan penemuannya cukup menakjubkan. Dan apa yang dia temui ialah ketika kita tidur dan ketika kita mati, ada persamaan yang sangat ketara di antara dua proses ini. Apabila seorang manusia ini tidur, dia menamakan satu istilah dia panggil REM sleep. REM sleep ini ialah ringkasan pada Rapid Eye Movement Sleep. Apakah maksud REM ini? REM ini mengikut proses ini, dia mengatakan bahawa satu masa kita di antara sedar dengan kita tidur. Kita tidur nyenyak dengan kita sedar. Ada satu masa yang disebut bahawa perantara ini disebut sebagai REM, sebagai Rapid Eye Movement, maksudnya kita akan sedar sekejap lagi. Kenapakah itu berlaku? Tidak dapat diperjelaskan secara fizikal, tetapi itulah kehendak ilahi bagi seorang Islam. Dalam konteks ini, kita lihat, dia melihat ketika seorang itu jaga, dan dia melihat gelombang yang dikeluarkan oleh gelombang elektrik yang dikeluarkan oleh otak manusia, seolah-olah dia superimpose daripada dua gelombang yang lain. Dan apabila berlaku REM yang pertama, waktu dia tidur, maka satu daripada gelombang ini akan hilang. Yang tinggal satu, sebagaimana gambar ini. Ketika dia jaga, maka dapati bahawa gelombang ini tebal. Maksudnya dia superimpose daripada dua gelombang. Tetapi sekiranya dia tidur, maka satu gelombang ini akan hilang. Yang tinggal hanya satu gelombang. Dan dia tunjukkan apakah yang berlaku dalam beberapa REM yang berlaku dalam sepanjang kita tidur. Dalam satu malam, barangkali berlaku 3 REM. Maksudnya 3 kali kita berada di antara pinggir untuk sedar daripada tidur kita. Dan dia lihat ketika zaman 3-4 REM ini berlaku perubahan yang ketara. Dan ini cuba diterangkan dengan bagaimanakah berapa nyenyak kita tidur. Tetapi yang menariknya ialah bagaimanakah daripada superimpose gelombang yang superimpose ketika kita jaga. Ketika tidur tinggal satu. Dan apakah sebab ini berlaku? Dan dia cuba tekan bahawa satu gelombang lagi ialah gelombang untuk proses kesedaran kita. Satu lagi ialah untuk kita hidup. Sekiranya dua-dua gelombang ini telah keluar daripada badan kita, masa kematian berlaku. Kematian dengan tidur, dia punya proses yang sangat hampir.
Dan inilah yang ditemui oleh profesor ini. Profesor ini sangat lama mengkajinya. Dia tidak dapat mencari kesimpulan kenapakah demikian berlaku. Sehingga dia masuk ke dalam satu seminar. Dan dalam seminar tersebut, ada peserta yang membincangkan ayat ini. Ayat dalam surah Az-Zumar yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah ta'ala anfusiha Allah ta'ala anfusiha mautiha hina mautiha wallati lam tamut fi manha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wasul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzikri liqaumin yatafakkarun. Surah Az-Zumar surah 47 ayat 2. Dan diterangkan dalam ayat ini bahwa Allah mematikan jiwa, roh ketika kematian Allah mencabut roh dan matilah dia. Tetapi ketika tidur Allah tidak matikan dia. Dan Allah pegang satu roh, satu daripada jiwa, dan Allah lepaskan satu. Sehinggalah sampai masa yang tentu, inilah antara ayat-ayat keagungan Allah. Dalam ayat ini tuan-tuan boleh rujuk tafsir yang muktabar, menggambarkan bahawa ada dua roh, dua hayah, dua unfus, ada dua jiwa dalam manusia. Yang satunya, apabila dua-dua ini keluar, maka manusia mati. Tetapi apabila kita tidur, satu proses tidur, maka satu daripada gelombang ini yang dikeluarkan oleh manusia akan keluar sebagaimana yang disebut oleh proses ini. Ketika kita sedar, dia superimpose. Tapi bila kita sudah tidur, maka satu daripada gelombang ini hilang. Apakah hakikat gelombang ini? Dan apabila dia diberitahu bahawa Al-Quran menyatakan bahawa ketika kita tidur, satu pada roh ini akan terlepas dan Allah akan kekalkan satu sehinggalah kita kembali pada Allah selama-lamanya sehingga kita mati. Tetapi bila kita matikan, kedua roh ini akan hilang. Dan itulah yang disyarah oleh doktor tadi. Apakah yang berlaku? Dan dia juga melakukan bahawa ketika kita sedang tidur, maka beberapa stage berlaku. Ada 3-4 stage dalam kehidupan kita, dalam tidur kita. Dalam stage-stage ini, maka ada tempat yang kita berlaku REM. Maksudnya kita akan sedar. Dan waktu itu senang kita bangkit dan untuk bagi seorang Islam, untuk bangun solat tahajud. Ada masa-masa ketika sepanjang malam ini ada 3-4 masa yang sesuai untuk kita bangkit. Selain pada itu kita tidur dengan nyenyak, tapi ada tempat ketika dalam satu malam kita boleh tidur, kita boleh bangkit dengan lebih mudah sebab di situ berlaku REM, iaitu kita hampir jaga. Dan inilah yang mengagumkan dilakukan kajian oleh profesor tadi. Inilah tuan-tuan saya gambarkan dalam bentuk lain bahawa sepanjang kita tidur, dia berlaku gelombangnya sebagaimana kita lihat di sini. Ketika kita sedar, maka dan kita tidur ada 4 stage. Bila malam berlalu, maka ada masa-masa tertentu kita masuk dalam kawasan REM. Maksudnya kita boleh jaga dengan mudah. Dan dia akan jenyak kembali dan akan sampai REM lagi 2-3 kali ataupun 4 kali ataupun 5 kali. Dan Allah menyebut wa minal laili fatajahhad bihi nafilatal laka asa ayyabasa rabbuka maqaman mahmuda. Surah Isra. Dan pada malam maka hendaklah bertahajud sebagai satu tambahan kepada ibadah solat yang lain. Mudah-mudahan Allah membangkitkan dikau ya Muhammad dalam makam yang terpuji. Dan tuan-tuan, dalam kajian ini mengikut profesor tadi, di antara masa-masa yang kita dapat tidur, kita dapat bangkit dengan mudah ialah ketika REM berlaku. Dan dia cuba kaji di antara proses tidur dengan kematian. Dan dia mengatakan bahawa tidur ialah proses yang hampir sama dengan proses kematian. Dan kajiannya ialah untuk melihat apakah yang berlaku ketika manusia sudah hampir mati. Dan dia mendapat kesimpulan yang cukup indah. Dan oleh sebab itulah kita lihat apabila Rasulullah ingin tidur dan bangkit di tengah malam, Rasulullah pun berdoa. Berdoa ini menggambarkan sesuatu yang dikaji oleh profesor tadi. Dan Allah lakal hamdu anta nur samarad wa man fihin wa lakal hamdu anta fi qayyimul sama wa man fihin wa lakal hamdu antal haqq wa antal haqq wa lakal haqq wa jadul haqq an-narul haqq wa nabiyul haqq wa muhammadun haqq wa sadul haqq. Ini doa Rasulullah ketika baginda terjaga waktu tengah malam dan baginda bangun untuk bertahajud. Dan kata doktor, waktu yang sesuai untuk bangun ialah ketika REM itu berlaku. Dan tuan-tuan, kajiannya juga menunjukkan bahawa 3-4 stage ketika tidur tadi, stage yang terakhir ialah stage kematian. Maksudnya seolah-olah waktu pagi kita turun, suhu kita seolah-olah turun sampai ke minimum. Dan suhu yang sama dialami oleh mayat. Mayat suhunya sangat sejuk
dan kita juga sejuk ketika sebelum menjelang pukul 5 pagi. Dan ini diterangkan oleh Profesor tadi dengan stage-stage yang bergantung kepada REM dan sleep cycle yang dikaji berdasarkan kepada psychoanalysis tadi. Subhanallah. Dan tuan-tuan, dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa huwallazi atafaqu bil wa ilmu fil jarahtum bin nahar summa yuzkum fi qada ila jalal musamma summa majukum summa nuwikum bima kuntum ta'malun. Surah Al-Azim. Dan dialah Allah yang mewafatkan kamu, yang mematikan kamu waktu malam. Allah mengatakan Allah mewafatkan kamu ketika malam. Dan ini meranjakkan Profesor tadi. Profesor tadi mengatakan bahawa ketika tidur kita mati sebab sebahagian daripada gelombang telah keluar. Dan itu tidak berlaku ketika kita sedar. Dan proses tidur adalah proses kematian. Dan sekiranya satu lagi gelombang keluar, maka kita mati seluruhnya. Mati yang sebenarnya. Dan Allah menyebut wahai ladzi tawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan di waktu siang. Dan Allah matikan waktu malam. Sehingga akhirnya ayat ini. Dan ayat ini impress doktor tadi. Sehinggalah benar-benar kita mati sebenarnya. Tidur dalam konteks mati yang relatif. Dan itu sebab kita bangkit nanti, maka kita berdoa kepada Allah. Rasulullah mengajar kita doa yang cukup indah. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan Maha Suci Allah yang menghidupkan kami selepas dikau matikan kami. Sekali lagi, yang menghidupkan kami selepas dikau matikan kami wa ilaihi nusyur. Dan kepada Allah, kepada Dialah kami dikembalikan, kami dibangkitkan. Dan Rasulullah dalam doa ini mengajar kita bahawa malam tadi kita mati. Doktor tadi mengatakan bahawa tidur ialah proses kematian. Tetapi kematian yang tidak lengkap, yaitu mini kematian. Waktu mati adalah maut yang kecil. Maut yang besar ialah kematian yang hakiki. Dan Rasulullah berdoa, kadang-kadang doa yang lain, Alhamdulilladzi rada ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa zina fi bizikri. Dan segala pujian bagi Allah yang telah memulangkan kembali ruhku, yang memberikan kembali ruhnya, memulangkan kembali ruhnya. Ketika Rasulullah bangun bertidur, Rasulullah mengatakan terima kasih ya Allah kerana telah mengembalikan ruhku semula dan telah memberikan kesejahteraan pada jasadku dan memberikan izin untuk aku berzikir padamu ya Allah. Ini kadang-kadang doa yang dilakukan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, sebagaimana kadang-kadang Rasulullah berdoa Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan gambar kedua-duanya lah tidur ialah mati yang kecil. Dan tuan-tuan, setiap malam kita mengalami kematian yang kecil. Dan proses ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengucap syahadah ketika dalam persidangan tadi. Apabila dia orang pertama yang mengkaji tentang roh ataupun dalam gelombang yang superimpos tadi. Ketika kita jaga dan ketika kita tidur, maka satu gelombang akan hilang dan kita mati akan dua-dua hilang. Maka profesor ini mengatakan bahawa saya orang pertama yang mengetahui tentang perkara ini dan Al-Quran mendahului saya. Maka saya tidak ada pilihan lain kecuali saya surrender dan saya mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini satu contoh bagaimanakah intelektual yang ikhlas mengkaji dan berakhir dengan kesimpulan sama. Allah mengatakan syahadallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wal qa'iman bil qist la ilaha illallah hakim. Dan Allah menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan orang yang berilmu, malaikat menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Dan orang yang berilmu mengkaji ilmu dengan adil dan amanah akan menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Barangkali satu contoh yang barangkali kita boleh tunjukkan di sini, profesor ini yang melakukan kajian begitu adil dan dia berakhir dengan syahadah kepada Islam. Dan itulah tuan-tuan. Mengikut profesor ini, ayat surah Zumar telah menikam hati perasaannya. Allah dapat anfusana hina mautaha wallati lam tamut fi manamha wa yuzamir fi qada alaiha al-mauta wa sul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun. Ayat ini menikam dia. Dalam perkataan dia mengatakan seperti berikut. Through this verse, we could prove that death and sleep are similar phenomena, in which souls depart from the body. In the case of sleep, the soul returns to the body, but in death, it doesn't. Dia mengatakan bahawa ayat ini bagi dia, kajian dia, tidur dan mati dua peristiwa yang similar, yang serupa. Kecuali ketika kita tidur, kembali roh semula ke badan kita. Tetapi dalam kematian, roh itu tidak kembali dan roh yang asal pun akan dikeluarkan dan itulah berakhir hidup manusia
Dan doktor tadi telah mengucap syahadah daripada kajian yang berkaitan dengan tidur, yang asalnya kajian ini ditolak oleh Barat sebagai kajian yang tidak saintifik, tetapi sekarang mereka telah masukkan kajian psikoanalisis ke dalam kajian baru, dan mereka sekarang sedang menerokai bidang yang mereka tidak pernah terokai sebelum ini, iaitu bidang yang berada di sempadan di antara fizik dan metafisik. Tuan-tuan yang saya hormati, apakah hakikat mimpi? Mimpi adalah misteri yang sangat misteri, yang tidak dapat kita explain. Bagaimanakah berlaku mimpi yang sangat panjang dalam mimpi kita? Kadang-kadang kita mimpi daripada kita kecil sampai kita besar, dan kita pergi ke Eropah, kita balik kembali satu malam. Dan kenapakah berlaku mimpi? Dan mengikut kajian Profesor tadi, dia mengatakan bahawa mimpi berlaku ketika dalam REM, iaitu dalam Rapid Eye Movement. Dia berlaku sangat singkat. Dia berlaku hanya 3 second, 3 saat. 1, 2, 3. Dan bagi orang yang bermimpi, dia merasakan sebagai satu masa yang sangat panjang. Dan inilah yang tidak dapat kita explain lagi. Masa ialah relatif dalam konteks mimpi. Dan mengikut pada pengkaji, mimpi hanya berlaku dalam REM. Ketika antara kita dalam mod untuk sedar ataupun kita masih tidur dan untuk sedar, dia berlaku mimpi dalam masa yang sangat singkat. Tetapi dalam mimpi tadi, kita dapat pergi jauh satu tempat yang kita tidak pernah pergi, dan kita balik kembali dalam masa yang sangat lama, tetapi sebenarnya berlaku dalam masa 1, 2, 3 saat saja. Bagaimanakah berlaku ini? Saintis tidak dapat menjawab. Apabila berlaku seorang itu sedang mengalami mimpi, direkodkan dengan EEG. Dan proses mimpi itu hanyalah berlaku 3 saat. Dan secara kajian saintifik, mereka mengatakan walaupun panjang mimpi, tetapi berlaku hanyalah 3 saat saja. Dan sebab ini sampai sini, maka saintis tidak dapat menjawab lagi. Maka domain ini domain bukan untuk saintifik lagi. Domain ini bukan domain yang dapat kita menggunakan parameter sains lagi. Maka saintis telah surrender, kita sudah masuk dalam dimensi yang kita tidak dapat menjawab. Dan sungguhnya Allah kurniakan ilmu yang sedikit pada manusia. Wa ma utitu min ilmi illa qalila, dan tidak kami berikan ilmu pada kamu kecuali sedikit saja. Kamu tidak berikan ilmu kecuali sedikit saja, dan kita cuba memahami peristiwa yang sangat ganjil ini. Tidur mimpi ialah perkara yang sangat ganjil. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, mimpi ada 2 jenis. Mimpi yang Rasulullah sebut ar-ru'yah as-salihah, dan satu lagi yang disebut juga dengan ru'yah hasanah, ialah mimpi yang datang daripada Allah. Dan mimpi yang mengacau ataupun disebut al-hulum ataupun ahlam Rasulullah ini ialah daripada syaitan. Mimpi yang mengacau. Kita juga menyebut mimpi, tapi Rasulullah menyebut al-hulum, al-halam. Tetapi yang disebut sebagai mimpi yang benar ini disebut ru'yah as-salihah. Datang daripada Allah. Dan satu lagi mimpi yang diganggu oleh syaitan. Maka apabila kita terjangka waktu malam dan kita mimpi-mimpi yang buruk, maka kita hendaklah berlindung kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dan Rasulullah mengatakan, maka hendaklah kita ludah ke sebelah kiri 3 kali dan kita berlindung kepada Allah SWT. Maka bezanya antara mimpi yang indah, mimpi yang benar dengan mimpi yang dibawa oleh syaitan. Dalam Al-Quran menceritakan peristiwa tersebut. Tetapi sebelum itu, tuan-tuan, ada satu lagi peristiwa. Peristiwa yang ganjil apabila kita ingin bangkit dalam keadaan REM. Tapi kita merasakan badan kita ditindih oleh satu beban yang sangat besar. Apakah sebabnya? Kita lihat dalam pendekatan. Dalam pendekatan yang dilakukan oleh saintifik, mereka sebut sleep paralysis. Dan kita mengatakan ini adalah satu gangguan tidur dan kita kaku sebab ditindih dan kita tidak bergerak sedikit pun, seolah kita dipasung. Dan kadang-kadang dipanggil juga hypnagogic atau paralysis, ataupun dia adalah sebagai paralysis yang disihir barangkali. Dan kenapakah dia berlaku? Inilah yang dicadangkan oleh pengkaji-pengkaji psikoanalisis. Mereka mengatakan ketika REM ini, maka dalam 2 superimpose tadi, gelombang yang satu tadi, yang sepatutnya dia telah sedar, maka gelombang akan berpadu. Tetapi ketika kita sudah sedar, gelombang belum lagi datang yang satu lagi, maka dalam proses ini kita merasakan bahawa beratnya badan kita. Dan gelombang ini masih belum selesai lagi, sebab apabila kita sedar, maka 2 gelombang bergabung.
Tetapi sebelum dia bergabung, apabila kita sudah sampai ke rem yang hampir kita sedar, tetapi satu lagi gelombang tidak ada, maka kita merasakan tekanan yang sangat berat ke atas badan kita. Itulah penjelasan yang dapat dilakukan oleh pengkaji psikoanalisis. Tetapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Sebab bidang ini baru diterokai, yang mereka telah buang daripada domain sains sebelum ini. Sekarang mereka terhege-hege masuk balik ke dalam bidang yang mereka telah buang. Inilah menyebabkan pengetahuan mereka sangat sedikit dalam konteks ini. Oleh sebab itu, kita harus melihat dalam dua konteks ini. Apakah yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih dan bagaimana pentafsiran Al-Quran yang diberikan oleh pentafsir yang mutabar kita selama ini. Dan tuan-tuan, kita lihat wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Yang berkaitan dengan tidur pun kita belum dapat menjawab persoalan-persoalan yang masih banyak untuk kita terokai, tetapi parameter untuk mengkajinya sangat-sangat terhad. Oleh sebab itu, tuan, dalam konteks mimpi, dalam budaya Islam ada satu ilmu yang disebut sebagai tabir ru'yah atau al-ahlam, tafsir al-ahlam yang terkenal oleh Ibn Sirin dan ditulis oleh penulis-penulis lain, yang menggambarkan sekiranya mimpi yang benar yang datang dari Allah, yang membawa perampaman dalam mimpi kita. Apakah yang ditafsirkan apabila kita mimpi hujan umpamanya, atau kita melihat api dan sebagainya, ditafsirkan oleh mereka berdasar kepada hadis-hadis dan juga pada pengalaman mereka, dan juga mereka mentasbihkan Al-Quran, apakah yang dijangkakan, apakah yang berlaku dalam mimpi yang benar tadi. Dan ilmu ini ialah ilmu dipanggil ilmu tafsir ataupun ilmu tabir mimpi. Dan Allah menciptakan tabir mimpi yang sempurna yang dialami oleh Nabi Yusuf AS dalam surah Yusuf, yang terkenal Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 kaukaban ataupun planet. Isqala Yusuf li abi ya batini raitu ahada asyara kabat wa syamsul qaraitu li rumli sajidin. Dan wahai ayahanda, saya dapat melihat 11 planet dan binat ataupun matahari dan bulan yang bersujud pada saya. Dan Nabi Yusuf bermimpi tentang planet. Kaukabun dalam bahasa Arab ialah planet, tuan-tuan, bukannya bintang. Di dalam terjemahan pimpinan Ar-Rahman yang dikeluarkan oleh Jalal Al-Mawardi, kaukabun diterjemahkan dengan bintang, tidak benar. Yang sebenarnya adalah planet. Kaukabun dalam bahasa Arab ialah planet, sedangkan bintang adalah najm. Oleh sebab itu, kita harus bezakan, sebab planet tidak mengeluarkan cahaya, tetapi dia reflect cahaya daripada matahari. Oleh sebab itu, dalam mimpi ini, Nabi Yusuf bermimpi 11 bintang bersujud padanya, termasuk matahari dan bulan, dan ditafsirkan oleh Nabi Yusuf sendiri dalam ayat yang seterusnya, sebagaimana yang disebut dalam ayat ini, wa rafa'a abawahi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Dan Nabi Yusuf mengangkat kedua ayah dan ibunya ke atas singgasananya, dan mereka semuanya, termasuk adik-adik mereka yang telah bersujud pada Nabi Yusuf AS. Maka kata Nabi Yusuf, wa qala ya abati hadza ta'wil ya min qablu qad janaha rabbi haqqa. Dan wahai anda, inilah takwil mimpi yang saya mimpi dulu, bahawa 11 planet yang bersujud pada saya, termasuk matahari dan bulan, dan sekarang Allah telah merealisasikan mimpi tersebut. Dan inilah takwil mimpi yang saya mimpi dulu. Dan inilah, tuan-tuan, mimpi yang hakiki yang Allah ceritakan Al-Quran melalui Nabi Yusuf. Mimpi yang indah yang kemudiannya dijelmakan Allah dalam masa 30 tahun kemudiannya, mengikut kata sejarah 30 tahun kemudian, barulah mimpi Nabi Yusuf ketika kanak-kanaknya dijelmakan ataupun direalisasikan di dalam peristiwa yang sangat menarik. Surah Yusuf adalah surah yang sebaik-baik kisah, tuan-tuan. Tidur, latihan, kematian. Malam ini kita akan tidur, insyaAllah. Dan kita ingat kematian. Sekiranya Allah tidak kembalikan roh yang tadi, maka kita tidak akan bertemu lagi esok. Tidur sebagai latihan menghadapi kematian. Dan tidur ialah mati yang kecil. Kematian yang hakiki ialah kematian yang besar. Kedua-duanya dari kajian saintifik ada persamaan. Dari segi hadis Rasulullah juga mengatakan bahawa tidurlah kematian. Kedua-duanya menuju pada kebenaran yang sama. Dan Allah yang menurunkan Al-Quran. Allah yang memutuskan Rasulullah sebagai Rasul. Allah yang menciptakan alam semesta. Kajian yang dikaitkan, kajian yang benar tentang alam semesta, kajian yang diturunkan Al-Quran, perlulah selari dan sepadu. Sekiranya antara kajian alam semesta tidak sama dengan wahyu ilahi, maka ketahuilah kelemahan manusia yang mengkajinya. Sedangkan alam datang daripada Allah.
Al-Quran, wahyu diturunkan Allah. Kedua-duanya tidak mungkin berkonflik dalam kajian yang hakiki. Kalau berkonflik maksudnya manusia belum tamat. Dan itulah yang kita dapat gambarkan di dalam proses ini. Tuan-tuan yang saya hormati, kematian akan datang. Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa, setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya kamu akan disempurnakan ganjaran kamu pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang dihindar pada neraka dan dimasukkan dalam syurga, maka dialah orang yang berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini hanyalah sebagai kesenangan yang menipu. Tuan-tuan, kejayaan yang hakiki, Allah sebut kejayaan, ialah mereka yang dihindar pada neraka dan dimasuk syurga, maka dialah faz, mereka lah orang yang berjaya. Berjaya kita ialah berjaya di akhirat. Berjaya di dunia ialah menuju ke jaya akhirat, ialah kejayaan hakiki. Dan Allah mengatakan, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan doktor tadi mengkaji tentang peristiwa ini, peristiwa kematian. Dan cukup menarik tuan-tuan, kematian seorang dalam pada ECG yang ditunjukkan oleh mesin yang merakamkan denyutan jantung, jantung akan berhenti. Dan peristiwa yang berlaku sepanjang hayat kita akan berakhir dengan jantung yang tidak berdenyut lagi. Setiap kehidupan akan berakhir dengan kematian. Dan jantung telah tidak berdenyut. Tanda kehidupan telah berakhir. Tetapi otak masih belum lagi menunjukkan demikian. Dan dalam konteks otak yang dikaji oleh doktor tadi, cukup ganjil. Gelombang yang dikeluarkan oleh otak ketika jantung telah berhenti berdenyut, dia telah mengeluarkan gelombang yang sangat tinggi sebelum dia berhenti seluruhnya. Sebelumnya tidak setinggi ini. Maksudnya sehampir kita mati, mengikut kajian tadi, gelombang yang entah datang daripada mana, datang dengan begitu panjang, dan dia menyalahi daripada keadaan biasa. Dan apakah yang sebenarnya berlaku di situ? Tidak dapat jawab. Ketika kita sudah hampir mati, hampir mati, otak mengeluarkan satu signal yang sangat panjang sebelum dia berhenti sepenuhnya. Dan bila dia berhenti sepenuhnya, maka kita panggil brain death. Maka hukum faraid pun berjalan. Sebaik saja brain death berlaku, tetapi sebelum brain death berlaku, dia telah melonjakkan satu gelombang yang sangat luar biasa, yang lebih daripada biasa. Apakah ini digambarkan dalam hadis Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahawa inna ruh iza qubida tabi'al basar. Ar-ruh apabila dicabut ketika kematian, maka mata akan mengerti datang perginya ruh tadi. Apakah peristiwa ini? Peristiwa tersebut, Rasulullah mengatakan apabila last sekali, akhir sekali malaikat maut mencabut roh seorang itu, mata akan melihat rohnya. Matanya akan mengerti roh dia pergi. Dan apakah peristiwa itu peristiwa yang demikian? Wallahu a'lam. Tidak dapat kita beri kesimpulan sebab ilmu saintis telah berakhir di situ. Ilmu saintis telah berakhir dan tidak ada parameter sains yang boleh kita melangkaui untuk menerangkan itu kecuali hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini bahawa apabila roh dicabut, maka mata akan memandang rohnya keluar. Dan mata akan terbeliak melihat rohnya. Badan dan roh, dua sahabat sejati yang hidup selama 60 tahun, 70 tahun, akhirnya berpisah. Perpisahan yang abadi. Badan akan hancur di tanah. Dan mayat akan disempurnakan oleh kawan-kawan kita. Roh ialah urusan ilahi. Dan roh akan dipersoalkan. Dan itulah manusia. Maka selagi kita ada ruang untuk melakukan kebaikan di atas muka bumi ini, maka inilah peluang yang masih ada. Dan esok belum pasti. Yang pasti ialah yang lepas. Dan sekarang, esok belum pasti. Mudah-mudahan matahari yang kita dapat lihat esok, kita mengucapkan syukur Allah menambahkan satu lagi hari kita. Dan inilah Al-Quran mengatakan pakshana angka ghita'aka fadhakal yawma hadid. Dan hari itu kami bukakan pandangan kamu, dan pandangan kamu itu sangat-sangat tajam pada hari tersebut. Barangkali di akhirat, apakah ini juga tidak menggambarkan peristiwa tersebut? Dan inilah detik-detik terakhir apabila roh dicabut,
yang dapat dirakamkan otak manusia. Manusia hanya dapat merakamkan peristiwa fizikal semata-mata. Selepas itu ialah urusan ilahi semata-mata. Dan kita akan berakhir. Dan tuan-tuan, itulah di antara intisari kuliah kita malam ini. Dan apa yang saya sebutkan di sini adalah Islam is a complete way of life. Islam ialah cara hidup yang lengkap yang kita lakukan untuk ibadah yang khusus, untuk solat, untuk puasa, zakat dan sebagainya. Dan setiap yang kita lakukan, termasuk kita masuk bilik air, termasuk kita makan, kita minum, kita tidur, kita bekerja, semuanya di bawah jagaan payung ibadah syariah kita. Tidak kita keluar sama sekali. Setiap kita lakukan ibadah. Kalaulah tidur pun ada cara, tuan-tuan. Inna dinallahi Islam. Hanya agama Allah lah. Islam lah hanya Allah. Agama di sisi Allah. Kalaulah tidur pun ada peraturan, apatah lagi dalam bentuk-bentuk yang besar. Kalau kita tidur, Rasulullah mengajar kita supaya membaca surah 10 ayat yang terakhir surah Baqarah, umpamanya. Dalam riwayat hadis Imam Bukhari dan Muslim. Ataupun dalam hadis lain, dimintakan kita membaca surah ayat kursi. Untuk tidur pun ada peraturan, ada kaedah, ada peraturan, ada doa dan ada kaedah. Cara tidur pun kita mengiring ke mana? Tidur sebelah kanan. Dan tidur kita lah tidur ibadat. Di dalam tidur pun ada kaedah. Dan dalam hadis lain, Rasulullah membaca kalau Allah, membaca kalang Zubair Falaq dan kalang Zubair Nas. Dan menghembus di tapak tangannya dan disapu ke badannya. Itulah hadis-hadis yang sahih. Tuan-tuan, untuk tidur pun ada peraturan yang khusus dalam Islam. Dan Islam ialah code, complete code of life. Setiap yang kita lakukan ialah berpandukan pada syariat. Kalaulah tidur pada peraturan, maka Allah memiliki seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta tunduk pada Allah. Sayang kalau manusia memilih untuk tunduk pada Allah. Mereka tunduk pada Allah dalam ibadah yang asas, tetapi dalam pendapatan negara, mereka menolak hukum Allah SWT. Sedangkan seluruh alam semesta patuh tunduk pada Allah. Planet sedang bertawaf, mereka sedang bersujud pada Allah. Pohon bersujud pada Allah. Mereka bertasbih. Tetapi kita, apakah kita mencari selain pada Allah? Apabila ya bagunahu, aslaman fil ardh samad, aslaman fis sama wal ard, tau'an wa karha wa ilaihi turja'un. Apakah kamu mencari agama selain Islam yang seluruh alam semesta tunduk kepada Allah? Sama ada secara taat ataupun secara terpaksa, dan kepada Dialah kamu dikembalikan. Mereka dikembalikan. Dan kita telah mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah la syarikalahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Dan kita mengatakan bahawa kita seluruh hidup kita, solat kita, amal hidup kita, ibadat kita untuk Allah. Sedangkan dalam pemerintah negara kita menggunakan sistem yang berbeza. Dalam konsep agama kita ada akidah, syariah, akhlak. Dalam syariah kita ibadah, muamalah, munakahat, jinayah. Dalam muamalah kita ada politik, ekonomi, sosial, semua kita di bawah syariah. Tetapi sayang, solat kita berdasarkan syariah, tetapi dalam pendidikan negara kita mengambil sistem selain pada Allah. Kita mengambil sistem yang lain pada Allah, dan kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan kita hipokrit dalam konteks apa yang kita sebut, apa yang kita lakukan tidak sama sekali. Kalau tidur pun ada peraturan, tidak mungkin kalaulah pendidikan negara tidak ada peraturan. Allah telah menentukan segala-galanya. Dan apakah kita akan berjaya sekiranya kita memilih sistem daripada sistem Allah? Kita memilih sistem yang tidak yang diturunkan Allah. Dalam pendidikan, dalam ekonomi, kita masih terlibat dengan ekonomi yang berteraskan riba. Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halal bai'a wa harama riba. Dan kita masih lagi terikat dengan ekonomi yang ada interest. Dan kita mengamalkan kapitalisme, liberalisme, pragmatisme. Sedangkan di dalam tidur pada peradaban Islam, apatah dalam ekonomi yang besar muamalah kita, dan kita meninggalkan Islam, dan kita mengharapkan kita berjaya di akhirat. Dan apakah kita benar-benar ikhlas dalam iman kita? Di dalam pendidikan kita, dalam plan pendidikan kita, apakah pandangan kita? Apakah falsafah yang kita pegang dalam pendidikan kita? Tidakkah kita bincang yang panjang lebar lepas? Ialah positivism, liberalism. Dan kita mengambil ism yang tidak ada kena-mengena dengan akidah kita. Dan kita mengaku kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan kita hipokrit dalam konteks ini. Saya dan tuan-tuan, mari kita berfikir, kalaulah dalam tidur pun Allah tentukan peraturan, tidak mungkin dalam perkara yang besar lain Allah tidak tentukan. Dalam sistem sosial negara kita,
Kalaulah tidur pun Allah tentukan kaedahnya, apakah tidak adalah sistem sosial negara kita? Apakah kita sudah merasakan kita telah segala kehidupan kita untuk Allah, sedangkan realitinya bercanggah sama sekali. Untuk saya, renungi diri saya dan tuan-tuan juga, marilah kita sama-sama berfikir. Sebab bila kita mengkaji tentang tidur malam ini, tentulah ada peraturan yang telah ditentukan Allah. Maka mari kita lihat apakah yang kita lakukan dalam bidang selain pada itu. Di dalam benda-benda yang lebih penting, walaupun dalam ibadah khusus kita melakukan dalam bentuk syarah, dalam solat, dalam puasa dan sebagainya, tetapi dalam bidang selain pada itu, kita terdedah dengan bidang yang ataupun di bawah payung yang bukan Islami. Dan Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya alladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tamutu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Al-Baqarah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam sepenuhnya. Seluruh kehidupan kita dalam Islam. Wala tamutu syaitan, jangan kamu ikut langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang sangat nyata. Tuan-tuan, itulah perbincangan kita hari ini yang barangkali panjang, dan tuan-tuan yang kita sudah masuk lama Isya, silakan untuk kita solat Isya. Dan saya minta maaf sebab terlalu panjang malam ini, perbincangan yang panjang tidak dirancang untuk sepanjang ini, dan saya minta maaf kalau di mana-mana saya telah terkasar kata, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.